Saya Siti Aisyah Zainal Abidin. Sekarang ni saya kerja dekat Silverline Danam Berhad, office dekat Cyberjaya. So kalau ada tak clear ke, ada nak tanya ke apa ke, cakap je. Takut saya cakap seorang-seorang pula. Okey. Okay. So saya kalau ikut experience kerja dah 23, 24 lah daripada grad sampai sekarang dalam IT dan manage project. So ni kalau nak cerita project lah, tapi tak nak cerita pun pasal project ni saja, just tunjuk lah. So mostly sekarang ni saya punya experience banyak on telecommunication, which is IT but in telecommunication. So, which is saya banyak deal dengan telco, banyak deal dengan Telekom Malaysia punya project. So, contohnya projek yang sekarang ni, yang kita orang punya projek yang tengah aktif untuk 999 lah, MERS 999 tu. So I terus kepada project management punya experience lah ya. Okay. So daripada kalau kita refer kepada project management punya life cycle, so dalam project management yang first phase dia adalah requirement analysis lah. So yang ni kalau ikut saya punya job scope yang sekarang ni, saya punya more kepada this requirement analysis lah, sebab sekarang ni saya tak really manage the project, sebab saya sekarang dah under solution architect. Solution architect ni masa requirement analysis ni, ni dia punya kerja yang banyak lah, sebab dia kena identify apa yang nak buat dalam projek tu. So dalam ni kita ada project kick off. Bila kita start dengan projek, kita akan buat project kick off. Dalam project kick off ni, kita akan hasilkan dokumen, nama dia project charter. So dalam ni kita akan identify projek kita roughly lah, ni baru high level. Apa projek yang kita nak buat, apa objektif dia, siapa team members dia. Then after that, kita akan start requirement workshop dengan customer. Requirement workshop ni sama ada kita ada satu session dengan semua customer, ataupun kalau different audience yang kita memang nak kena fokus, so kita kena buat different workshop lah. Contohnya macam kita ada end user dan kita ada yang akan admin yang akan manage the system. So kita tak boleh buat satu session sekaligus, sebab nanti dia akan jadi drag sebab dia fokus lain-lain kan. Then masa requirement analysis ni kita akan plan apa kita punya implementation strategy dengan timeline. So ni saya tunjuk contoh daripada dokumen lah. Ni contoh kalau kita buat projek masa dalam first phase punya requirement, kita akan present macam ni lah. Ni contohnya application yang we all buat untuk PDRM, which is mobile application untuk 999. So dalam ni kita ceritalah apa kita punya approach, apa kita punya features. Kita bagi sample screen. Ni baru first phase lah. And kita ada SRS. SRS ni pula dia lebih kepada kita detail dah requirement. Sebab dia every requirement kita kena stated kan. Nanti later masa development, SRS ni akan jadi main reference lah. So this is SRS ni macam ni lah, dia more detail. Setiap item apa benda, so ada attachment dia. This is for SRS. Dan timeline. Timeline ni yang kita listkan aktiviti dan kita punya expected bila. Biasa template tu guna apa nama Microsoft Project. Microsoft Project. Kebetulan notebook baru tukar, project tak install lagi, tu yang tak boleh buka project tu. Terpaksa letak image. So masa requirement analysis ni memang paling penting dia punya phase dia. Then kita kena ada satu stage yang kita cakap kita dah tutup dah any requirement phase lah, requirement phase tu dah tutup dah. Baru kita boleh start buat design. Sebab kalau tak kita akan drag kat situ dan timeline kita akan lari. So masa kita buat this requirement analysis ni, kita dah ada deadline dah.
bila last yang customer boleh bagi requirement. And after that, kita kena sign that SRS dan that's it. Kalau ada modification tu dekat phase lain tu kita cater letter lah. Tapi inilah yang payah selalunya, yang customer masa ni dia macam tak sure sangat sebab projek ni baru start kan. So, dia macam tak sure sangat dengan dia punya requirement. So dia macam baru dapat nampak gambaran high level je. Then kita next step adalah design lah. Ini developer punya lah. So kita daripada SRS yang kita dah buat tadi, daripada project charter yang kita dah prepare tadi, kita akan come out dengan detail design document. So detail design document ni more detail lah. Kita dah ada architecture, maksudnya server apa kita nak guna, network dia macam mana, requirement dia apa. Sebab yang ni kita akan share dengan customer, sebab ada certain portion customer kena prepare macam network apa semua. So dia akan refer kepada this design document lah. Dan developer pun akan refer kepada this design document. So dalam design document ni, kalau buka contoh dia ada detail lah. So kita dah more detail, kita dah confirm dah development dia macam mana, item dia apa. Okay, next adalah implementation. So implementation ni, masa implementation ni kita dah start buat development dekat office lah. Developer kita dah start buat development dan kita akan ada project progress meeting internal dengan customer. Internal tu progress kita detect, kita update kita punya progress dan isu. So biasanya kita kalau we all kita akan prepare action register. So dalam this action register ni kita akan register semua isu yang ada. So contohnya apa item yang kita discuss, siapa yang kena ambil action, target date bila, status dia dah done ke, dah still lagi open ke, remarks apa. So kita akan sentiasa update lah this action register sampailah semua item close. So after the implementation, testing lah. So masa implementation tu juga kita akan deploy lah. Dah habis siap, dah development, kita akan deploy. So deployment tu kalau dia projek baru, dia deployment lah. Kita install dekat site, sama ada kita install dekat staging dulu. Ataupun kita terus masuk production. Kalau sistem tu baru, kita terus masuk dekat dia punya production environment. Tapi kita tak on kepada orang luar untuk access lah. Kita still lagi internal punya for the testing. Kalau sistem tu adalah migration, so this one yang banyak sikit kerja lah. Sebab kita kena ada migration plan daripada sistem lama kepada sistem baru. So migration plan ni dia macam remeh sikit sebab kita kena plan proper, especially kalau contoh yang projek kita orang untuk 999 ni, kita tak boleh afford downtime. So sistem tu memang kena sentiasa boleh access. So bila ada migration, memang kena buat betul-betul, which is kita memang kena bagi call tu sentiasa boleh masuk walaupun. So dia punya migration ni kadang-kadang boleh jadi besar macam satu projek baru, migration sahaja. Kalau ikut sepatutnya migration tu. Dan next adalah testing lah. Testing. Macam mana? Kalau ikutkan migration tu sebenarnya bukanlah satu projek besar. Kalau ikut teorinya kan, tapi betul. Dia part of lah. Dia boleh jadi besar. Betul. Ya, betul. Dia sebenarnya part of project kan, migration tu macam part of deployment lah sebenarnya. Tapi kalau kita tak gauge betul-betul migration masa dekat requirement analysis tu, kita akan drag kat situ lama. Migration tu kita akan buang masa kat situ. Okay. Sebab tu walaupun kita buat projek baru, tapi kalau dia dah ada projek sekarang lah, tapi kita buat yang baru, kita kena faham dulu yang sekarang tu walaupun tu bukan projek kita. Tu pula dia punya isu dia lah. And then next adalah testing. So testing ni kita macam kita orang biasa kita sistem kita akan ada staging punya environment dulu. So kita akan install dekat staging environment. Kita akan buat testing lah. So, internal testing dulu, lepas tu baru kita akan buat dengan customer.
Dengan customer tu kita ada kita panggil UAT lah. So UAT tu dia ada macam-macam, ada orang ada user acceptance test, ada system acceptance test, ada functional acceptance test. So depends kepada user lah. Kalau user tu, sebab dia ikut company, documentation ni dia ikut company. Company tu dia akan follow the standard yang sama. So kita as a service provider ni, integrator ni, kita kena follow je lah. Kalau dia punya step tu ada UAT, ada SAT, ada FAT, kita pun kena pecah-pecah macam tu lah. So UAT tu dia lebih kepada macam mana user experience. Sistem lebih kepada macam mana sistem tu function. Dan FAT tu functional tu, each function tu kita kena test individu. Dan kena test juga end to end. So tu testing ya. So next adalah maintenance. Lepas kita dah testing, dia dah okay, dia dah masuk production, next phase adalah maintenance lah. Maintenance ni maksudnya sistem tu dah on, dah live dan kita dekat maintenance phase. Kalau ada problem yang kita nampak ada bugs ke apa, kita akan buat correction. Dan kita ada, dalam maintenance ni dia ada preventive punya activity. Preventive tu macam kita dah buat aktiviti siap-siap lah. Every 3 bulan kita check stok hard disk. Okey ke tak, kita check apa yang boleh check. Tu kita panggil preventive. Kalau satu lagi kita panggil corrective. Corrective tu ada kita jumpa error, kita akan betulkan. So dua main task dalam maintenance lah. So masa maintenance ni juga kita customer bila dia dah start guna baru dia aware, oh ada tertinggal ni lah, ada orang komplain ni kena ubah ni lah. Lepas tu kita akan minta dia keluarkan change request lah. Change request ni contoh dia macam ni lah contoh dia. Dia ada satu dokumen yang dia tulis apa modification yang dia nak, apa error yang jumpa tu. Kenapa pentingnya change request ni? Untuk kita, satu dari segi commercial lah. Bila kita maintenance, kita kan ada benda yang kita nak claim lah apa semua. So kita kena ada black and white. So change request ni can be evidence lah. Dan satu lagi, bila kadang-kadang customer ni dia minta tukar tapi dia lupa. So change request ni memang penting. Dan satu lagi, bila projek tu lama dan orang dah bertukar-tukar. So documentation tu penting lah. Sebab kalau ikut experience project ni, kadang dia drag lama, dia bukan because of project tu besar. Kadang dia drag lama because of birokrasi lah. Macam contohnya, kita orang ada, masa kita orang nak buat untuk emergency, untuk locate mobile user. Katalah you call 999, you tak payah cakap you punya location, tapi sistem dah boleh detect dah you punya location. So projek tu kita kena ada integration dengan 5 telco. Maxis, Digi, dan integration dengan telco ni, telco ni kita tak boleh meeting dia, sekali meeting panggil semua, dia tak boleh, dia tak nak. So kita kena meeting each telco tu lain-lain, satu session lain-lain. Dan any decision yang nak kena buat, kena ada approval daripada government. So approval daripada government ni, tahulah kan dia lambat sikit. So kita orang punya projek tu 3 tahun habis untuk benda-benda tu sahaja. Bukan projek tu yang susah. Yang nak discuss, nak agree, sebab kita kena agree, kita panggil satu dokumen tu external interface specification. So external interface specification ni kita agree dengan telco, integration kita tu macam mana, parameter apa kita hantar. Nak agree untuk EIS dokumen ni je 3 tahun. Itu orang dia punya masa. 3 tahun? 3 tahun. Sebabnya 999 ni kan dia bukannya projek yang ada profit kan. So telco dia macam tak berapa berminat lah. So ni untuk kebajikan kan, untuk rakyat kan. So dia tak berapa interested, so dia drag.
So benda-benda macam ni yang kita payah nak kontrol lah dalam projek sebenarnya. Kalau projek tu tak involve ramai, which is ada kita punya user sahaja, then senang lah kita boleh kontrol lah kita punya user. Kita cakap dengan dia, kalau lagi you lambat you drag projek ni, lagi lambat lah you dapat guna sistem tu kan. Sebab biasa dia orang ni ada KPI yang dia nak kena meet kan. So dia memang akan nak buat benda tu cepat lah. Tapi kalau ada third party yang macam contoh projek kita orang tu, third party tu adalah telco, lepas tu third party ni kita nak integrate, yang ni kita nak integrate yang memang kita tak boleh kontrol, walaupun kita ada timeline bagus macam mana ke, projek tu, dokumen bagus macam mana ke, dia tak berapa nak membantu lah. So itulah dia punya experience projek management ni. Dan kadang-kadang bila sampai dah dekat testing punya phase tu, tiba-tiba dia realize benda tu tak betul. Dan kita kena balik kepada requirement analysis tu dan major changes. So benda macam tu memang akan buang masa, sebab bila kita tak boleh simply balik kepada terus buat design dengan implementation. Kalau benda tu besar, dia kena call balik semua orang, lepas tu discuss balik betul tak macam ni yang nak, betul tak macam ni, dan buat balik SRS, betulkan balik. So sebab tu lah masa projek tu kalau dari segi komersial lah, dari segi duit, benda-benda macam tu dia kena plan proper lah. Masa kita buat SRS tu kita dah ada stated lah apa impact dia kalau dia tukar this SRS lah, benda-benda macam tu lah. Ikut ada soalan ke nak tanya? Okay. So student, kalau ada soalan boleh tanya. Kita ada masa lebih kurang 5-10 minit lagi before kita move to the next so-called presenter, okay, Cik Idris kita. Kalau ada soalan nak tanya pada Cik Siti Aisyah? Saya ada. Okay, sila Shabina. Untuk project management life cycle tadi kan ada 5 step kan. Selalunya untuk satu projek tu berapa lama anggaran masa untuk satu step tu? Okay. So dia anggaran masa tu dia tak tentu. Sebab dia depends kepada size projek tu lah. Kalau size projek tu besar, so dia lama sikit. Tapi selalunya kalau macam kita orang punya experience yang requirement phase tu biasa kita buat dalam 2 minggu macam tu. Dan masa design pun dalam 2-3 minggu macam tu. Tapi masa implementation lama lah, depends pada projek lah. Kalau projek tu besar, boleh makan masa sampai 6 bulan, 3 bulan. UAT biasa dalam 2 minggu macam tu kalau projek tu besar. Kalau banyak benda yang nak dibuat UAT, sebab UAT tu dia different user kena different session. Lepas tu dia ada banyak level of UAT lah, which is integration kita kena buat different UAT, end user punya different UAT, untuk admin punya different UAT. Dan maintenance tu bergantung kepada kontrak lah. Biasa kalau projek dia akan sign maintenance 2 tahun. So maintenance 2 tahun. So kita maintain macam kita beli barang elektrik ada warranty tu kan. Macam tu lah. Faham. Terima kasih. Okay. Projek tadi berapa lama dah sebenarnya? Projek mana? Projek yang bagi contoh tadi yang PDRM 999. Oh, PDRM tu dah live. Dah live. Projek tu tahun 2014 kot. 2014. Kalau you all tengok kat Google, Save Me Police. Yang tu lah projeknya. Oh, okay. So 2014 dia punya proses start sampai projek tu live adalah berapa lama? Oh, PDRM tu sekejap je sebab kita buat mobile application je. I rasa dalam tahun kot. Setahun tu sekejap lah tu kalau projek. Tapi dia lama sikit sebab kita deal dengan polis kan, PDRM kan. Dia kan dia punya
requirement ni lain macam sikit polis ni. Oh, Lepas tu dia kalau meeting, kita meeting dia akan panggil satu Malaysia punya rep lah datang. Oh ya. So yang tu lah yang lambat nak dapatkan dia punya time. So, kalau I punya experience lah buat projek dengan PDRM ni macam new experience lah. Sebelum ni kita punya projek yang customer yang biasa je. Bila dengan PDRM ni tahulah kan, PDRM ni dia punya protokol dia. Bila meeting you kena address dia betul. Kalau mana yang datuk kena panggil datuk. Okay. Benda-benda macam tu yang you tak akan dapat daripada belajar lah. Benda-benda macam tu bila you experience baru you tahu macam mana. Kalau orang nak ajar pun dia tak akan nampak. Kalau you dah buat projek, so kalau mula-mula kena marah ke, salah ke, tu benda biasa. Saya first time pergi meeting PDRM, punyalah berdebar nak present untuk semua wakil dan bos-bos ni. Nama pun tak introduce, kena marah. Sebab tak introduce nama. Dia punya marah bukannya marah biasa-biasa tu. Macam dia salah dia lah. Macam salah besar you present tak bagi nama. Tapi tu experience lah. Jadi lepas tu kita pun beringat lah. Okay, ada lagi soalan? Nak habis masa dah ni. Cepat-cepat. Dah, tak ada soalan, semua faham? Semua faham dah ni. Projek dengan bagus. Berapa orang biasanya dalam satu team projek? Berapa orang pun depends kepada projek. Tapi selalunya kita dia berapa orang tu tak penting. Yang penting ada scope yang betul. Contohnya kita developer, siapa tester, kita kena define macam tu. Walaupun masa kita buat projek kadang-kadang developer tu lah akan jadi tester. UAT pun orang tu juga walaupun dia macam tu, tapi at least masa kita start project tu biar ada clear punya job scope, clear punya project structure. Jadi kita internal dalam team tu tak adalah nak bergaduh je kan. Kau buat kerja aku buat kerja kau, tak adalah macam tu. So yang penting project structure. Masa dalam kita buat project charter tu, first kita start project tu kita dah ada project structure dah. Project structure kena buat dulu. So project structure tu ada dah siapa project manager, yang paling penting project manager, siapa solution architect dia, siapa developer dia, siapa tester dia, siapa yang akan buat maintenance nanti. Sebab orang yang buat maintenance ni kalau boleh kita kena biar dia involve dalam testing dengan UAT. So masa dia nak buat maintenance kemudian dia dah tahu dah macam mana nak guna sistem tu. So, tak boleh lah tiba-tiba baru dia dah projek dah siap, tiba-tiba baru nak suruh dia join. Nanti orang yang buat projek tu akan terlibat dalam maintenance. Sebab sepatutnya kalau ikut projek yang betul lah, kalau company yang big company dia boleh apply macam ni lah. Siapa yang buat projek sepatutnya tak buat maintenance. Oh, okay. So buat projek, habis projek dia akan buat projek lain pula. Maintenance orang lain punya take over. So kita kena ada handover pula macam tu. Tapi kalau company kecil macam company kita orang ni selalunya tak apply lah benda-benda macam tu. So you buat projek pun you lah juga buat maintenance, you lah juga buat training. Semualah, sapu semualah sampailah projek tu tutup. Okay, which is you to you lah. You to you lah. Sebab customer ni pun ada juga dia punya perangai kadang tu walaupun dah ada orang buat maintenance dia nak juga dengan orang yang buat projek sebab dia tahu orang buat projek tu yang faham kan. Orang buat maintenance ni tak faham. So benda-benda macam tu lah yang dalam buat projek ni yang akan jadi challenge dia. Okay, saya benarkan satu lagi soalan kalau ada. Ada? Tak ada lah. Okay, so saya harap para pelajar semua dapat dah the overall idea apa yang Cik Siti Aisyah share tu tadi, dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Siti Aisyah kerana sudi berkongsi dan meluangkan masa, tahu tengah sibuk, dan terima kasih banyak-banyak sudi menerima jemputan kami. Okay, so